Ya, dalam topik kita mesti menang, kita juga ingin memberikan perincian sudah pastinya. Seringkali kita bercakap tentang platform dalam talian ini untuk memudahkan perniagaan PKS khususnya. Namun perspektif yang berbeza kita nak bawakan pada kali ini bagaimana ia boleh ditingkatkan dan juga boleh ditambah baik dalam usaha kita untuk merancakkan lagi perniagaan di kala pandemik ini. Jadi untuk kita bercakap dengan lebih lanjut berkenaan topik kita, bagaimana platform dalam talian boleh menjadi sebagai satu bentuk survival kepada usahawan tempatan kita. Kami bawakan menerusi panggilan Skype hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu iaitu Encik Farhan Hairi selaku usahawan digital. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Farhan, apa khabar? Waalaikumsalam. Okey, Encik Farhan, kalau anda sendiri merupakan seorang usahawan digital yang berkecimpung dalam perniagaan secara digital ini, sudah pastinya kita melihat lebih 2 tahun kita mendepani pandemik COVID-19. Namun perniagaan dalam talian ini bukan satu perniagaan yang baru. Jadi apa yang boleh anda kabarkan dan juga anda kongsikan perubahan daripada sebelum pandemik dan juga semasa kita melalui pandemik dari segi cara anda menangani perniagaan dalam talian ini? Okey, terima kasih semaya dengan Syuaidah. Okey, so basically sebagai PKS, kita kena berubah secara online lah. Okey, hello, dengar tak? Ya. Silakan. Teruskan. Okey, so kita kena berubah secara online. So especially daripada segi para PKS, SME kat luar sana, yang mana pada mulanya kita orang kata apa, berniaga secara konvensional. So kita kena ubah mentaliti kepada online. So kita kena ada persepsi di mana macam mana kita nak masuk ke dalam rumah ataupun ke dalam pejabat tanpa perlu berada di situ kan. So kita, the only way yang kita nampak adalah orang kata apa, masuk ke dalam rumah ataupun pejabat mereka melalui online. Contohnya dalam syarikat saya sendiri iaitu lautcampur.my. So kami mengubah strategi bisnes model kami ni daripada yang dahulunya sebelum PKP ni kita buat bisnes secara catering. So kita telah berubah daripada konvensional kepada online, iaitu kita telah berubah kepada website e-commerce. So untuk pemilihan makanan tu dulu mungkin secara offline, tapi sekarang ni kita telah guna website dan pilihan kepada customer di luar sana itu lebih meluas dan diorang boleh order makanan hanya semudah di ujung jari lah, macam tu. Itu makanan, kalau kita cerita berkenaan makanan ni, dia tidak berapa sukar untuk dijual jika dibandingkan dengan barang-barang lain seperti pakaian dan sebagainya kan. Jadi bagaimana pada pandangan Farhan sendiri, cara untuk peniaga ni meyakinkan mereka yang mengguna media sosial ini untuk membeli barangan-barangan mereka selain daripada makanan dan minuman? Okey, ini pendapat saya lah. So kita kena yakinkan para pelanggan ni dengan online presence kita sebagai SME ataupun PKS di luar sana ni. Kita kena sentiasa connect dengan customer kita. Sebab bagi saya pada PPN ni, pada waktu PPN ni, this is the best time untuk kita membuat marketing secara online. So 24 jam tanpa batasan kan. So persoalan dia actually orang masih beli, tapi persoalan dia adakah orang beli dengan kita ke tak. So online presence tu kita kena selalu konsisten buat online platform, contohnya macam Facebook Live, Instagram, YouTube. So platform percuma ni banyak yang ada dekat luar ni. So kita kena orang kata apa, macam mana kita nak buat secara konsisten dan juga kita nak naikkan branding kita sendiri, walaupun makanan ke pakaian ke apapun industri sekalipun. Inilah masa dia untuk kita orang kata apa, bagi customer-customer kat luar sana tu kenal kita dengan secara online tu lah. Ya. Bukan saja kita bercerita bagaimana cara pemasaran itu dikerjakan ataupun cara untuk menarik pelanggan itu dilakukan, tetapi juga ia melibatkan bagaimana inventory, penghantaran dan juga melibatkan perkara-perkara seperti memastikan agar pesanan itu sampai ke tangan para pengguna dengan apa seperti yang dipesan. Jadi bagaimana anda melihat isu-isu ini juga perlu ditangani oleh para peniaga, khususnya peniaga dalam talian, bukan hanya bercerita tentang platform dalam talian sahaja?
Okay, actually bagi saya dari macam apa Ismail cakapkan tadi yang kena dengan delivery. So macam kami sendiri, saya sendiri lah untuk kami Lauk Campur Lokman, kita menggunakan servis delivery makanan lah. Seperti orang cakap apa, peniaga-peniaga di luar sana PKS, khususnya PKS, so kena ada bila online ni orang tahu kita kena delivery barang daripada peniaga kepada customer kan. So benda ni actually bagus kerana dia dalam keadaan masa sekarang ni kita nak kurangkan kes penularan COVID-19 tu. So dengan adanya orang kata apa servis ataupun perkhidmatan delivery ni untuk penghantaran produk itu sendiri tu dia sangat memberi advantage lah pada peniaga-peniaga online, dan juga secara tak langsung juga dia memberi orang kata apa kemudahan ataupun kesenangan kepada customer dekat luar sana. Ya. Apakah antara 3 perkara utama yang Farhan boleh kongsikan untuk peniaga di luar sana yang ingin memulakan perniagaan dalam talian ini? Macam mana saya tak dengar? Apakah 3 perkara utama yang perlu diberikan perhatian untuk peniaga di luar sana yang ingin memulakan perniagaan mereka dalam talian? Okey, ni nasihat saya lah, nasihat personal saya. So kalau pada peniaga-peniaga PKS yang nak berubah perniagaan daripada online kepada offline, so sekarang ni memang kita terpaksa untuk berubah daripada offline kepada online kan, sebab dalam pada isu semasa ni kan COVID-19 ni, so kita kena teruskan perniagaan kan. So macam mana nak buat tu, kita kena ada orang kata ilmu lah. So yang pertama kita kena ada knowledge, kena mula daripada sekarang. Mungkin ada banyak platform-platform dekat luar sana yang kita boleh dapat secara online, kelas-kelas secara online. So peniaga-peniaga kena nak tak nak kita kena berubah dan kena masuk kelas online ataupun berguru lah. Bagi saya kena ada mentor, dan dalam perniagaan ni kena ada mentor supaya kita tak sesat. Lagi-lagi dalam industri online sekarang ni kita masih baru dalam negara kita, so kita tak boleh nak kadang kita tak pasti sama ada apa yang kita buat tu betul kan. So jadi apa yang saya buat macam ni sekarang ni pun saya dah berubah perniagaan daripada konvensional kepada online. So saya kena adapt kena berubah mengikut keadaan semasa. So peniaga especially peniaga BTS dan SME dekat luar sana, kita kena belajar dan juga tahu market segmen dekat luar sana, sebab pasaran secara online ni meluas, dia tak ada batasan. So kita boleh berniaga bila-bila masa saja. Encik Farhan, ini juga perkara penting kerana setiap kali kita melengkapkan penghantaran kepada para pelanggan, khususnya produk-produk makanan, sudah pasti akan ada review ataupun akan ada feedback daripada para pelanggan, khususnya di laman ataupun di page Facebook peniaga-peniaga tersebut. Bagaimana anda sendiri memanfaatkan review-review tersebut untuk merancangkan lagi strategi pemasaran dan juga untuk mendapatkan lebih lagi kita kata outbreak ataupun capaian kepada pelanggan-pelanggan baru menggunakan apa yang telah pun dinyatakan oleh pelanggan-pelanggan sedia ada? Okay, so basically terima kasih Ismail. Actually kita review free review ataupun paid review ni sangat membantu dalam peniaga-peniaga PKS terutamanya, kerana bagi saya dia gain the trust to the customer. So customer akan lebih mudah percaya ataupun orang kata apa lebih tertarik dengan jika produk kita ni di review, especially dengan selebriti, influencer dekat luar sana kan. So mungkin dengan cara macam ni customer akan nampak keyakinan untuk diorang beli tu lebih tinggi, sebab dah direview oleh selebriti dengan influencer kan. Jadi bagi saya dengan cara paid review ataupun free review ni juga dia mendorong ataupun membantu para peniaga dekat luar sana untuk melonjakkan diorang punya sales lah ataupun jualan mereka ni. Mungkin daripada sebelum ni kalau kita berniaga secara konvensional, kita mungkin tak ada platform ataupun cara untuk kita tengahkan review ataupun feedback daripada customer sendiri, especially daripada influencer ataupun selebriti lah. Tapi dengan secara online ni kita mudah dengan ambil video je, and then
Dan Farhan, bila kita bercakap berkenaan dengan perniagaan secara dalam talian, secara digital dan sebagainya, ini dia akan bersangkut paut dengan cashless, transaksi tanpa tunai. Jadi bagaimana sebenarnya pada pandangan Farhan dengan usahawan ataupun peniaga-peniaga ini yang beralih ke arah digital ini sebenarnya turut membantu ataupun membuka mata mereka dalam penggunaan cashless society ke arah negara yang lebih negara Malaysia yang lebih maju? Okey, pembelian secara online kita dah sinonim dengan cashless society kan. Macam yang kita nampak, transaction itu tidak melibatkan duit. So senang untuk kita transfer ataupun membuat jualan, membantu para peniaga dan juga customer tu untuk membayar tanpa menggunakan wang. So actually bagi saya impact dia sangat positif lah, sebab dalam keadaan kita, negara kita ni orang kata apa, COVID-19 dalam isu pandemik sekarang ni, so dia mengurangkan risiko kontak menggunakan wang kertas tu tadi, supaya kita tak ada orang cakap apa, risiko untuk mendapat jangkitan COVID-19 tu. So bagi saya pembelian secara online ni sangat baguslah. Dia dapat membantu kita untuk keluarkan stigma. Kadang-kadang kita sebagai peniaga ni kita takut dalam keadaan sekarang ni, kita takut nak pegang duit kertas tu sendiri kan, nak pegang transaksi, sebab kita tak tahu duit tu datang daripada mana, apa benda semua. So bila cara online ni kita dah tahu, kita dah rasa free untuk kita membuat perniagaan tu, dan kita tahu memang duit tu akan masuk ke dalam bank direct ni tanpa perlu risau sama ada duit tu cash flow tu lari ke apa ke. So semuanya ada detail transaksi tu di dalam bank account tu sendiri. So bagi saya cashless society ataupun pendekatan secara cashless dalam pembelian secara online ni sangat bagus lah, sangat membantu pada peniaga seperti kami. Ya, sudah pastinya banyak platform-platform perniagaan dalam talian yang boleh digunakan oleh para peniaga dan juga boleh disantuni oleh para peniaga juga. Terima kasih kepada Encik Farhan Hairi yang juga berkongsikan pengalaman anda dan apa yang boleh dilakukan, tips-tips untuk para peniaga dalam memastikan keusahawanan digital ini dapat dijalankan lebih baik. Terima kasih Encik Farhan bersama dengan kami pada pagi ini. Baik, itulah dia, kita bercerita tentang platform dalam talian untuk survival perniagaan kecil dan sederhana, termasuk juga perniagaan mikro.